Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kita taufik untuk kita meluangkan masa kita pada pagi ini, dan insya-Allah akan berterusan sampai ke petang kot, insya-Allah. Untuk kita menghayati ataupun mendengar forum atau perbincangan yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya bagi manhaj Ahlul Hadis. Dan pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi untuk menjemput saya menjadi ahli panel, walaupun rasa macam tak layak lah kot berbanding yang lain-lain, semuanya doktor, PhD, profesor. Kita ni apa pun tak ada. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan penghormatan kepada beberapa individu yang pentinglah dalam program ini. Antaranya yang berbahagia Dr. Muhammad Hasrul bin Suhari sebagai penasihat Persatuan Mahasiswa Usuluddin di Universiti Sultan Zainal Abidin, dan juga yang berbahagia Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wa'zin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Usuluddin Universiti Sultan Zainal Abidin, dan juga yang berbahagia kawan saya Dr. Muhammad Khafiq Sarami selaku Ketua Unit Hadis dan Penyelidikan Institut Kajian Hadis dan Aqidah INHAD di Kuis. Itu juga yang berbahagia Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli, pembantu Profesor Kuliah of Islamic Review Knowledge and Human Science, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab selaku pensyarah kanan Pusat Pengajian Usuluddin Universiti Sultan Zainal Abidin, dan yang bahagia Ustaz Muhammad Ashiful Khair bin Kasim selaku pengarah program Seminar Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama, asatizah dan seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Jadi saya rasa macam dah selesai lah kot, dah dibahaskan kesemuanya oleh panel-panel kita sebelum ni. Cuma saya mungkin tambah sikit-sikit je lah kot. Yang pertama sekali saya nak sentuh tentang asas dia. Jadi pembahasan kita, forum kita ni yang berkaitan dengan akidah. So apa makna akidah tu? Sebab terkadang kesalahan-kesalahan yang berlaku berpunca daripada tidak memahami perkara itu daripada mula lagi, daripada asas dia lagi. Jadi akidah itu memanglah semua orang tahu lah kan akidah tu kan. Akidah tu daripada perkataan aqidatun, iaitu ikut wazan fa'ilatun, merupakan sifat musyabbahah dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul, jadi kalau isim maf'ul dalam bab ni, akidah dengan makna mu'taqad. Mu'taqadatun iaitu perkara-perkara yang diiktikadkan. Jadi kita sebut akidah maksudnya perkara-perkara yang
diiktikadkan. Jadi di sini satu perkara penting yang kita kena faham, akidah kita ini, iaitu perkara-perkara yang diiktikadkan ni, dia adalah amrun khabari. Maksudnya benda yang wujudi, yang merupakan realiti. Berbeza dengan fiqh. Berbeza dengan ilmu fiqh ataupun ilmu syariat. Dia merupakan amrun insya'iyun. Perkara-perkara yang merupakan tuntutan yang belum berlaku lagi. Mungkin susah sebenarnya nak apa? Nak difahami lah. Tapi saya cuba terangkan. Itu beza yang sangat besar antara akidah dengan fiqh. Sebab nanti akan ada impact je lah. Tiba-tiba ada orang menganggap bahawa hanya ahli hadis saja manhaj yang sebenarnya, selain daripada itu tak betul. Jadi kita tengok pada asas. Jadi akidah ni perkara realiti. Amrun khabari, maksud benda yang wujudi, yang realiti. Contohnya Allah wujud. Tuhan wujud, Allah wujud, Allah esa satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Ini perkara realiti. Apa maksud dia? Kalaulah Al-Quran tidak diturunkan, ataupun apa sahaja kitab tidak diturunkan, bahkan Allah tidak mengutuskan rasul-rasul dia untuk memberitahu kita tentang perkara ini, tetap juga akidah itu wujud. Faham kan? Sebab akidah ni benda realiti. Misalnya lah, kalau maksudnya Allah tak utuskan rasul dan tak bagi tahu melalui kitab-kitab dia, Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, Suhuf ke, ataupun Al-Quran, tak bagi tahu pun Allah tu wujud. Tak bagi tahu pun Allah tu esa satu, tidak ada Tuhan selain dia. Tak bagi tahu pun dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tak bagi tahu pun misalnya melalui rasul. Tetap juga akidah itu wujud. Atau Allah Ta'ala utuskan rasul, bagi tahu, turunkan Quran, melalui rasul dia menyampaikan perkara akidah kepada manusia, tapi tak ada satu manusia pun yang percaya, misalnya lah, pun tetap juga akidah tu tetap wujud. Dia tak sama dengan fiqh. Kalau fiqh, contohnya kita disuruh solat, suruh puasa, suruh zakat, haji, dilarang merompak, mencuri, berbunuh, berzina dan sebagainya, itu amrun insya'i. Perkara yang kalau tak dilaksanakan tak wujud. Kalau satu dunia manusia tak solat, tak adalah solat tu. Kalau satu dunia manusia tak puasa, tak zakat, tak haji, misalnya, tak wujudlah perkara tu. Tapi akidah, kalau satu dunia manusia tak percaya Allah tu wujud, satu dunia tak percaya Allah tu esa, tetap Allah wujud. Allah tetap wujud, syurga tetap wujud, neraka tetap wujud. Dia tak akan mengubah realiti itu mengikut kepercayaan manusia. So, nampak perbezaan fiqh dengan akidah. Jadi, sebenarnya bila kita dapat tahu akan hakikat akidah itu yang sebenarnya, maka tidaklah seseorang tu dia hanya, kalau tak ada Al-Quran, tak ada hadis, maknanya akidah tak ada. So kita kena berpegang dengan Quran dan hadis sahaja, barulah akidah tu ada. Maksudnya kalau tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada akidah lah macam tu. Sebab tu ulama-ulama kita kata, akidah ni boleh diidrak dengan akal. Maksudnya walaupun Quran tak turun, walaupun Nabi tak diutuskan, Allah Ta'ala anugerahkan manusia akal, dan dia boleh, dengan dia gunakan akal dia, dia boleh tahu bahawa di sebalik alam ini pasti ada pencipta. Tak mungkin alam ini jadi dengan sendiri. Semata-mata menggunakan akal saja sudah mampu. Ini yang dipegang oleh ulama yang dibuka oleh Allah Ta'ala kan hatinya lah, faham perkara akidah yang sebenarnya. Tak bergantung pun kepada Quran hadis sebenarnya. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata kewajipan untuk mengetahui tentang akidah itu hanya sabit melalui Quran, melalui
perutusan rasul. Kan masyhur kan ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum itu sehinggalah kami utuskan seorang rasul. Rasul ni dia bagi tahu tentang kita, tentang akidah. Yang mana sebenarnya tanpa diberi tahu pun manusia itu kalaulah dia nak fikir tentang akidah, maksudnya nak tahu tentang wujudnya Tuhan, Tuhan mesti satu, tak boleh banyak, dengan akal pun sudah cukup. Cuma dalam bab ni ahli sunnah wal jamaah kita tak macam itulah, kita tak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia menganggap bahawa akal boleh idrak akan perkara-perkara akidah itu, bahkan akal juga boleh menghukumi. Idrak akan hukum wajib berakidah dan idrak akan hukum wajib itu dan mewajibkan. Akal mewajibkan. Dia beza tu, idrak hukum wajib dengan mewajibkan. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata tak. Akal boleh idrak perkara-perkara akidah itu tanpa Quran hadis, tetapi akal tak boleh nak idrak akan wajibnya kita mengetahui tentang Tuhan ataupun berakidah bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang satu. Bahkan nak mewajibkan lagi lah, tak boleh. Walaupun dalam bab ni Asy'ariyah dengan Maturidah dia ada khilaf sikit. Asy'ariyah kata nak idrak akan wajib akidah itu pun tak boleh. Maturidi kata boleh idrak akan kewajipan, tapi nak mewajibkan tak boleh. Itu sepakat. Nak mewajibkan kita wajib berakidah, itu mesti Quran hadis. Tapi kalau nak idrak benda ni mesti wajib, ini Maturidiyah kata boleh, Asy'ariyah kata tak boleh. Imam Ghazali kata mungkin Allah Ta'ala tak suka dia dikenali. Imam Ghazali bagi panjanglah, dia bagi satu misal. Mungkin juga Allah Ta'ala tak suka dia dikenali, tak suka dia diimani. Boleh jadi, tak mustahil. Tapi Maturidi kata tak. Kalau zat yang hakim tak mungkin buat macam tu. Itu ada khilaf lah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini yang saya nak beritahu di sini, poin dia. Jadi golongan-golongan yang konon-kononnya mengaku salah, mengaku ahli hadis ni, seolah-olah siapa yang berpegang kepada Quran hadis saja yang betul. Maknanya kalau tak ada Quran, tak ada hadis, maka tak ada akidah lah kalau macam tu. Faham ya maksud saya? Maksudnya kita nak beritahu bahawa kita kena faham bahawa akidah ni tanpa Al-Quran, tanpa hadis pun dia sabit. Dia sabit. Sebab tu penggunaan akal dalam akidah tu penting. Penggunaan akal dalam itu tu penting, bahkan dituntut oleh syarak. So dalam bab ni kita ada satu istilah yang dibuat oleh ulama dipanggil masdar talaqi. Masdar talaqi iaitu sumber penemuan. Sumber penemuan. Jadi ulama kata sumber penemuan bagi akidah itu sendiri adalah dalil naqli ataupun Quran hadis. Dengan erti kata Quran hadis itu adalah dalil dari segi mengikhbarkan, memberitahu kita tentang akidah-akidah yang wajib kita imani. Yang kedua, akal. Akal ini adalah masdar talaqi, sumber penemuan untuk ma'rifatul akidah. Quran hadis itu sebagai ikhbar anil aqaid, mengkhabarkan akidah itu, akal kita idrak dan faham akidah itu. Makrifat akan akidah itu akal. Contoh paling mudah, orang gila lah. Orang gila takkan faham akidah. Bacalah Quran hadis kepada orang gila, dia takkan faham akidah. Hanya orang yang berakal saja yang jadi mukallaf. Kan? Orang yang syarat mukallaf apa? Baligh dan berakal. Jadi akal ini menjadi masdar talaqi untuk idrak ataupun makrifat akidah itu. Tanpa akal tak boleh. Sebab tu binatang, haiwan binatang, dia bukan mukallaf, dia tak perlu beriktikad pun. Allah tak bagi akal kat dia. Manusia diberi akal supaya dia gunakan akal tu untuk idrak, faham, makrifat akan akidah itu yang diberitahu oleh Quran hadis, walaupun tanpa Quran hadis pun akal boleh berfikir bahawa di sebalik alam ni pasti ada Tuhan kan. Cuma akal tak boleh tahulah siapa tu Tuhan. Akal hanya setakat mengetahui bahawa wujudnya pencipta bagi alam ini,
Dia wujudnya mesti wajib, tidak boleh mungkin, dan dia bila dia wajib wujud dia mestilah qidam dan baqa, dan dia mesti bila dah dia qidam mestilah dia mukhalafah dengan hawadis, dan dia mesti qaim binafsi dan seterusnya lah. Dia mesti ada kudrah, iradah, ilmu, haya kalau dia mencipta alam ini. Tapi siapakah dia Tuhan itu? Itu akal tak boleh tahulah. Akal tak boleh tahulah tiba-tibanya muncul dalam kalam Allah. Itu kena melalui Quran. Quran nak datang bagi tahu, wahai manusia, Tuhan yang mencipta alam ini ialah Allah. Jadi paduan di antara akal dengan nakal ni lah membentuk akidah yang sempurna. Jadi Imam Ghazali bagi contoh, semua orang biasa dengarkan, antara akal dengan nakal ni contoh seperti matahari dengan cahaya mata kita. Matahari ni adalah sumber cahaya di luar sana. Matahari yang terang benderang di luar sana tu menyeluh alam ini. Dan kita ni manusia, kita kena ada cahaya dalam mata kita ni, ada cahaya pada retina, apa bintik buta, apa saya tak tahu lah istilah dia. Dah lupa dah dulu belajar, malas yang nak ingat-ingat sikit lah. Tanpa cahaya tu manusia dia buta. Tak ada cahaya dalam mata tu dia buta, dia tak boleh melihat walaupun di luar sana terang benderang. Begitu juga kalau manusia tu dia celik, dia ada cahaya dalam mata dia, tetapi di luar sana gelap gelita, tak ada matahari, dia pun tak nampak juga. So kena ada gabungan di antara cahaya mata dan cahaya matahari, baru boleh nampak. Jadi cahaya matahari ibarat Quran dan hadis, datang menyuluh kita perkara-perkara akidah, memberitahu kita perkara-perkara akidah. Kemudian akal kita lah untuk idrak dan makrifat akan akidah itu. Setelah kita dapat makrifat itu, baru kita tasdik bil qalbi. Macam mana kita nak tasdik benda yang kita belum tahu lagi, belum makrifat lagi. Dan tak mungkin kita makrifat tanpa akal. Mustahil, orang gila tak dituntut untuk tasdik, untuk beriman. Itu penting, kedudukan akal dan kedudukan Quran hadis ataupun nakal lah. Di sini saya tak tahu lah, orang awam kebanyakannya mungkin ramai tak faham bang. Tolak akal. Apa lebih-lebih lagi kelompok itulah yang disebut-sebut Salafiyah Wahabiyah ni tolak akal dalam akidah. Saya pun tak faham yang tahap-tahap apa ni PhD pun menolak akal dalam berakidah. Kalau tak guna akal dalam berakidah, guna apa? Jadi kena faham peranan akal di mana dalam akidah. Peranan Quran hadis di mana dalam akidah. Jadi saya ulang balik. Quran hadis ini adalah dalil dari sudut mengikhbarkan, memberitahu tentang perkara-perkara akidah. Dan di situlah dituntut hukum. Dikhabarkan juga kamu wajib beriman. Akal peranan dia untuk idrak dan makrifat akan perkara yang diberitahu oleh Quran hadis tersebut. Kita tak boleh tinggalkan akal. Tak boleh langsung tinggalkan akal. Dia adalah masdar talaki dari sudut idrak ataupun makrifat akan akidah itu. Okey kat situ faham. Mudah-mudahanlah. Tak mungkin orang yang boleh faham akidah tanpa akal. Saya bagi satu ayat lah, biasa baca tiap-tiap malam kan, orang yang ahli salaf, ahli sunnah jamaah ikut Quran hadis, dia ikut sunnah kan, tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk. So dia faham sikit lah ayat ni. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ud. Kalaulah kami dengar au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalaulah kami dengar, maksudnya dalil samai Quran hadis. Au naqilu guna akal. Ma kunna fi ashabis sa'id, dah tentu kami tak akan ada dalam neraka sa'id. Jelas. Belum lagi ayat-ayat yang lain lah. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi ini dan perubahan siang malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi jelas Imam Sanusi kata lebih kurang dalam 600 ayat kauniyah menyeru manusia, Allah menyeru manusia untuk menggunakan akal. Tak wajib lagi guna akal. Tak tahulah. Quran hadis. Okey. Kemudian pergi kepada setelah itu. Tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu, adakah semuanya jelas atau tidak? So kembali kepada sambung sikitlah pembahasan yang dibahas oleh Dr. Khafid Sarauni tadi. Saya tambah sikitlah. Sebab saya tadi pun on the way balik daripada Shah Alam, daripada subuh jalan pun jam teruk.
Jadi dapat dengar sikit-sikit dan mungkin saya mengulangi apa yang telah dibahaskan. Minta maaf lah saya tak pasti dah dibahas ke belum. Tapi tak apalah kalau dah dibahas pun saya ulang sikit balik ya. Okey. Adakah akidah-akidah dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam ni semuanya jelas-jelas belaka ataupun sebaliknya, atau ada yang jelas ada yang tak jelas? Okay, berbalik kepada ayat yang ke-7 surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 7 Allah kata huwallazi anzala 'alaikal kitab. Tu ada dia punya apa? Dia punya slide saya lah kononnya tu. Padahal tak buat slide pun. Wallazi maknanya dialah zat yang telah menurunkan alaika ke atas kamu wahai Muhammad al-kitabah, kitab maksudnya Quran. Fihi ayatun muhkamatun. Di dalam Quran itu ada ayat-ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat ni adalah ibu asas kepada kitab, kepada Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu ni jamak qillah. Maknanya sikit tak banyak. Jadi walaupun dalam bentuk jamak tapi jamak qillah maksudnya dia sedikitlah, tak banyak mana ayat mutasyabihat. So, saya nak bahas di situ dulu. So Allah Taala bagi tahu dalam Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Apa makna muhkamat, apa makna mutasyabihat? Ada tak Nabi bagi tahu apa makna muhkamat? Ada tak Nabi bagi tahu apa makna mutasyabihat? Wallahu a'lam, setakat ni saya tak jumpa lagi ada hadis. Bahkan ada Al-Quran sendiri menerangkan apa itu ayat muhkamat, apa itu ayat mutasyabihat, atau hadis Nabi yang menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan muhkamat atau apakah yang dimaksud dengan mutasyabihat. Setakat ni saya tak jumpa. Kalau tuan-tuan tak perhati boleh tanya pakar hadis lah. Pakar hadis kita atau pakar hadis dia lah boleh tanya. Ada tak hadis Nabi yang menerangkan apa itu ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat? Ataupun memberi contoh-contoh. Nah, qala Rasulullah SAW, ayat muhkamat kaza wa kaza. Wa ayat mutasyabihat kaza wa kaza. Kalau ada, tolong bagi tahu saya cari jumpa setakat ni. Saya tak jumpa tu bukan berarti tak ada lah, mungkin ada kan. Sebab saya bukan pakar hadis, jadi tolonglah pakar hadis kita ke pakar hadis dia, tolong minta tengok ada tak Nabi senaraikan yang mana satu ayat muhkamat, yang mana satu ayat mutasyabihat. Setakat ni yang saya tak jumpa lah, tak ada. So kalau Nabi sendiri tak bagi tahu, Allah dan Rasul tak bagi tahu, Quran hadis tak bagi tahu mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat. So macam mana kita nak buat? Apakah panduan kita untuk mengetahui mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat? Jadi tak lain tak bukan para ulama, tak ada orang lain lah. Takkan kita nak suruh rakyat marahin ataupun orang awam tentukan mana satu ayat muhkamat mutasyabihat kan. Silap-silap ayat Quran tu semuanya mutasyabihat. Silap-silap semua ayat tu mutasyabihat. Sebab ulama kata muhkamat dan mutasyabihat ni adakah dia zati atau nisbi? Zati atau nisbi. Memang maksudnya ayat itu sendiri memang mutasyabihat dan muhkam, atau dia nisbi. Maksudnya nisbi ni bagi sebagian orang dia melihat ayat itu muhkam. Bagi sebagian orang yang lain dia melihat ayat itu mutasyabihat. Ayat yang sama tetapi yang melihatnya itu berbeza. Maknanya mungkin ayat tersebut muhkamat di sisi seorang ulama dan mungkin mutasyabihat dari sisi ulama yang lain. Itu maksudnya nisbi, dia bukan zati. Jadi kebanyakan ulama kata dia nisbi lah, dia bukan zati. Sebab ada orang yang pakar bahasa Arab, yang memang ahli dalam lughah, dia tengok satu ayat tu bagi dia muhkam. Bagi dia maksudnya jelas. Saya bagi itulah salah satu makna muhkam ni. Ulama senaraikan banyak lah. Saya tak sempat nak buat slide dia tu. Ada semua dalam kitab. Nak snap pun tak sempat sebenarnya. Minta maaf banyak lah. Jadi antara yang paling mudah lah untuk kita ada peserta awam banyak ni kan. Kalau alim ulama, doktor, profesor ni semua dia dah faham dah. Jadi saya tujukan kepada peserta awam ni. Makna muhkam maksudnya makna jelas. Maknanya jelas. Maknanya kalau orang tu dia pandai berbahasa Arab, boleh berbahasa Arab, jadi dia baca sekaligus dia faham. Dia baca dia faham. Kalau mutasyabihat itu maknanya tidak jelas, samar-samar maknanya. Ini untuk orang awam lah.
Apa benda tu Ustaz? Muhkamat mutasyabihat. Senang je. Muhkam tu benda yang jelas. Ayat-ayat Quran yang jelas. Hadis-hadis yang jelas maknanya. Mutasyabihat tu kurang jelas. Mungkin makna dia begini, mungkin makna dia begini, mungkin makna dia begini. Itu mutasyabihat. Ini saya bagi ringkas sajalah. Cuma saya nak bagi tahu ulama kita, jadi ulama ni ulama kan. Jadi dia takkan biarkan begitu saja. Sebab al-ulama warasat menghuraikan apa itu muhkamat, apa itu mutasyabihat, hadis tak ada pun cerita, bahkan tak bagi contoh pun. Maka ulama cuba menilai, mencari kaedah. Kalau ulama-ulama usul, mereka akan buat kaedah. Supaya bila kita ada kaedah, maka boleh terpakai untuk keseluruhan juz'iyat ataupun furuk-furuk ataupun cabang-cabang permasalahan. Kalau kita cuba nak bagi satu persatu, dia panjang cerita dia nanti. So senang buat satu dobit, satu kaedah untuk mengenali ayat mutasyabihat dan muhkamat. Yang saya tengok setakat ni yang saya tertarik, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama Asy'ariyah dan juga Syafi'iyah. Dia ulama usul juga dan dia wafat pada tahun 606 Hijriah. Jadi dia buat satu kesimpulan lah untuk mengenali mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat. Jadi dia kata lafaz-lafaz ini yang didatangkan dalam Al-Quran dan hadis ada lafaz yang bersifat nas. Ini istilah usul fiqh. Istilah usul fiqh. Ini bukan istilah lughah. Kita ketepikan istilah bahasa, istilah lughah. Kita guna istilah usul fiqh. Okay. Disebut nas. Bila lafaz Al-Quran itu dikategorikan sebagai nas, maksudnya jelas 100%. Maka tak perlu lagi ditakwil-takwilkan dan tidak ada kemungkinan makna lain tu tak ada. Sama dilihat pada lafaznya ataupun dilihat secara jumlah, secara ayat. Itu dipanggil nas. Contohnya Allah katakan faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Muka mungkin maksud zat kot. Tak ada. Dia muka-muka lah. Dia tak ada ihtimal makna lain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga siku. Dia tak ada makna lain. Iyat mungkin makna lain kot. Iyat mungkin makna kuasa, makna kudrah, makna macam-macam tak ada. Makna majaz tak ada. Ini dipanggil nas, jelas. Tak ada takwil-takwil dan tak ada kemungkinan makna lain tu tak ada. Yang kedua dipanggil zahir. Yang kedua dipanggil zahir. Apa makna zahir? Zahir itu ialah apabila kita melihat kepada lafaz itu secara zahir, kita dapati maknanya sekian. Tetapi ada kemungkinan maknanya lain. Ada kemungkinan makna lain. Dan kemungkinan itu sebenarnya marjuh. Kemungkinan marjuh. Maksudnya tak dipakai lah. Maka maksudnya kemungkinan itu kalah ataupun tertolak lah. Yang zahir itu yang menjadi apa? Menjadi pegangan kita lah. Jadi tetap ada kemungkinan. Macam nas tadi langsung tak ada kemungkinan. Langsung tak ada kemungkinan makna lain. Kalau zahir ni dia ada kemungkinan makna lain, tetapi makna itu tertolak lah. Marjuh. So makna yang rajih itu memang lafaz zahir menunjukkan makna zahir. Itu nas. Kemudian yang ketiga dia panggil mujmal. Mujmal itu contohnya seperti lafaz mushtarak, iaitu suatu lafaz yang mempunyai makna hakikat yang berbeza. Suatu lafaz yang mempunyai makna hakikat yang berbeza. Contoh yang paling mudah yang selalu ulama bagi contoh tu makna al-qur'u ataupun quru' lah. Dalam bab haid kan. Dalam bab iddah wanita. Wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Ini contohlah. Wanita yang ditalak rajai ini hendaklah beriddah selama 3 quru'. So apa makna quru' di sini? Makna quru' ada 2 di sisi orang Arab dan dua-dua sama kuat. Sama kuat makna dan dua-dua hakikat. Iaitu satu makna suci, satu makna haid. Quru' dengan makna suci boleh, quru' dengan makna haid boleh dan dua-dua sama kuat.
Cuma ulama berijtihad lah, Imam Syafi'i berijtihad memilih pendapat Ibnu Abbas mengatakan makna haid itu adalah silap saya Ibnu Umar. Ibnu Umar iaitu haid kurus itu dengan makna suci. Imam Abu Hanifah mengambil pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahawa kurus itu adalah haid. Ijtihad itu selepas ijtihad dipilih lah. Tapi pada asalnya makna dia mustarak, sama kuat. Itu dia panggil mujmal. Kategori yang ketiga, lafaz itu mempunyai dua makna hakikat. Dan yang keempat dipanggil mu'awwal. Dipanggil mu'awwal. Mu'awwalnya apa? Mu'awwal ni ialah muqabalah, perbandingan atau lawan kepada zahir yang kedua tu tadi. Maknanya satu lafaz itu dia ada kemungkinan makna lain dan dia ada makna asal. So sekarang ni mu'awwal ini makna lain itu yang lebih rajih, lebih unggul. Contohnya itulah kan kita kata jangan panjang tangan ya. Contoh kan cikgu di sekolah kan beritahu kan murid, kamu semua murid jangan kamu nak panjang tangan. Jadi takkan kalau mungkinlah anak murid ni orang yang tak faham dia akan kata lama macam mana saya nak panjangkan tangan saya cikgu. Bagi orang tak faham lah. Jadi bagi yang faham maksud jangan panjang tangan tu apa? Jangan mencuri. Tak akan ada orang fahamnya maksud jangan panjang tangan tu lah jangan kamu panjangkan tangan kamu, tarik tangan kamu sampai panjang, jangan. Tak ada orang faham macam tu. Orang akan faham maksudnya jangan mencuri. Padahal asal makna tangan tu bukan tak ada kaitan dengan lafaz curi kan. Curi lain, tangan lain. Walaupun kadang-kadang dia curi guna tangan lah. Tak ada je orang curi tak guna tangan. Jadi mu'awwal itu lafaz yang mana di asalnya secara lafaz dia itu marjuh tetapi secara makna dia rajih. Ini istilah juga ni saya pakai ni. Maknanya secara lafaz dia rajihnya tangan adalah tangan tapi sebenarnya dalam ayat ni, dalam konteks ni dia tak boleh guna makna tangan, kita guna makna lain. Jangan panjang tangan, jangan mencuri. Banyak lagi lah contoh-contoh nak beritahu macam contohnya orang nak pergi Minang kan. Nak pergi Minang orang, makcik-makcik kami datang ni nak memetik bunga di taman. Jadi makcik tu pun, pokok bunga makcik kat taman banyak tu, silakan petik. Jadi makcik tak faham bahasa. So nak pergi tengok makcik-makcik moden mungkin tak faham bahasa. Wallahualam. Jadi maknanya bukan maksud nak memetik bunga, maksudnya nak meminang anak makcik tu kan. Jadi makna yang asalnya memanglah memetik bunga, bila sekali dengar memang petik bunga. Tapi di sini maksud dia bukan petik bunga, maksudnya nak meminang anak makcik tu. So itu panggil mu'awwal yang ditakwilkan. So kesimpulan dia ada nas, zahir, mujmal, mu'awwal. Ada 4. So Imam Fakhruddin Razi mengatakan bahawa yang muhkam itu adalah nas dan zahir. Dan yang mutasyabihat itu ialah mujmal dan mu'awwal. Ini kaedah lah. Ini kaedah yang dibuat oleh ulama kita di Sunnah wal Jamaah. Nak pakai, tak nak pakai sudahlah, buatlah takrif sendiri. Kalau rasa pandai, rasa bijak, ia boleh buat takrif sendirilah ataupun kaedah sendiri untuk mengetahui mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat. Okey. Itu selesailah dalam bab mana satu ayat muhkam, mana satu ayat mutasyabihat. Jadi contohnya dalam akidah, bila Allah Ta'ala kata qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu satu. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu itulah Tuhan yang satu. Itu muhkam. Itu jelas. Semua orang baca, semua orang tahu. Allah Ta'ala satu. Tak ada seorang pun mungkin dua kot. Wa ilahukum ilahu wahid mungkin maknanya dua. Mungkin maknanya tiga. Tak ada. Tak ada orang akan faham apa ni wa ilahukum ilahu wahid itu Allah tu dua ke tiga ke empat ataupun qul huwallahu ahad itu Allah tu satu, tiga, empat, lima. Tak. Semua akan faham. Orang awam pun kalau baca terjemahan pun dia faham. Allah tu satu. Itu contoh muhkam. Contoh muhkam. Ya, antara contoh-contoh mutasyabihat sekarang ni ialah contohnya Allah kata yadullah fawqa aydihim. Kalau kita terjemahkan secara literal, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Ini contoh mutasyabihat. Menurut kita, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, cuma masalahnya di sini, golongan-golongan Salafi Wahabi ni dia ada ulama dia juga. Antara tokoh-tokoh yang dia orang
apa ni berpegang ialah tak lain tak bukanlah dia punya ala ra'sihi itu Ibnu Taimiyah. Masalahnya Ibnu Taimiyah ni dia mengatakan bahawa semua ayat akidah tu semua muhkam. Itu masalah sebenarnya punca. Dia mengatakan semua ayat akidah yang menceritakan tentang Allah semuanya muhkam. Dia kata tidak ada yang mutasyabihat. Jadi yadullah fawqa aydihim itu bagi dia muhkam. Bila bagi dia muhkam maknanya Allah ada tangan. Tak bolehlah nak ditukarkan kepada makna lain. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah menganggap itu ayat mutasyabihat. Sebenarnya pada usul lagi kita khilaf dengan dia orang. Sebab tu bergaduh-bergaduh dekat furuk tak tahu usul. Jadi kita dah anggap itu mutasyabihat. Dia kata muhkam. Bahkan kita mengatakan laisa kamislihi syai' itu ayat muhkam. Tapi dia mengatakan laisa kamislihi syai' itu mutasyabihat. Itu bila dah usul berbeza, maka akan furuk semua berbeza. Usul berbeza, furuk akan jadi beza. Bagi dia, yadullah faqadihim muhkam, laisa kamislihi syai' mutasyabihat. Kita terbalik, kita laisa kamislihi syai' muhkam, yadullah faqadihim itu mutasyabihat. So sebab itulah bergaduh tak habis-habis sampai sekarang. So, masing-masing dia akan berhujah dengan ulama dia lah. Sebab kalau dia nak kata, oh Nabi yang kata itu ayat muhkam, Nabi yang kata itu ayat mutasyabihat, mana dalil? Tak ada. Saya kata tadi kalau ada dalil, ada hadis ke atau ayat Quran yang mengatakan bahawa ayat ini muhkam, ayat ini mutasyabihat, maka datangkanlah. Boleh, masing-masing bolehlah menguatkan hujah dia dengan dalil. Masalahnya Nabi pun tak beritahu, Quran pun tak beritahu yang yadullah fawqa aydihim itu adakah muhkam atau mutasyabihat. Laisa kamislihi syai' itu muhkam ke mutasyabihat, Nabi tak beritahu. So bila Nabi tak beritahu, ulama beritahulah. So ulama kita beritahu dengan kaedah tadi kan. Bila kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka, lepas tu dalam masa yang sama dalam Quran juga Allah sebut laisa kamislihi syai', Allah tu tak sama dengan segala sesuatu. Jadi kalau Allah tak sama dengan segala sesuatu, macam mana boleh kau orang kata Allah ada tangan? Lepas tu dia kata Allah sendiri yang kata dia ada tangan? Dia jawab macam tu. Dia kata Allah sendiri yang kata, Allah kita kata tak, ayat tu ayat mutasyabihat. Masuk dalam kategori muawwal, bukan nas, bukan zahir. Tak, dia kata nas zahir, ya itu susahlah. Memang dia tak nak terima kita punya pendapat, ulama kita punya pendapat, dan dia berpegang pada ulama dia tu sampai kiamat pun takkan selesai. Sampai kiamat pun takkan selesai. Kita terangkan macam mana pun kaedah kita ajar A sampai Z pun, kalau dia tak mau terima, dia tetap juga dia berpegang kepada usul ulama dia. Terutamanya Ibnu Taimiyah lah. Jadi memang tak boleh buat apa sebenarnya. Cuma kita di sini menerangkan kepada pengikut-pengikut kita ataupun orang-orang yang kadang-kadang dia itu atas pagar, kita kata. Dia ni atas pagar. Dia tengok golongan sana pun, betul ni dia orang ikut sunnah, ikut Quran hadis ni. Yang ni pula gunakan akal, gunakan takwil. Jadi kalau orang yang macam ni, dia kena belajar. Dia tak boleh belajar ikut forum ni, oh faham dah tu ikut, tak ada. Dia kena belajar, bertalaki, jumpa ulama-ulama, ustaz-ustaz, ilmuwan-ilmuwan, doktor, profesor yang pakar dalam akidah, kita belajar. Jadi kita ambil macam Ustaz Hafiz tadi katakan, dengar daripada YouTube, baca dalam Facebook, memang tak jadi lah. Memang pula tengok satu site saja, akhirnya dia akan terpengaruh. Dia akan terpengaruh. Setiap orang akan ada hujah. Setiap orang akan ada hujah, dan kalau kita ni orang biasa, orang awam, bila kita dengar hujah-hujah ulama, nasiblah kita. Kalau kita dengar hujah Syiah, silap-silap kita pun boleh jadi Syiah. Bila kita dengar hujah-hujah Wahabi, kita akan jadi Wahabi. Bila dengar hujah Syairah, pening nanti. Tak nak, susah lah Syairah ni, pening. Susah nak. Tidak pakai akal. Dengan macam-macam lah, teori nazar dia tu. Susah, akhirnya pergi kepada Wahabi. Itu tak boleh buat apa lah. Cuma setiap orang tu dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Dia kalau nak tahu, dia takkan boleh tahu dalam masa yang singkat. Dia kena bermujahadah, bersusah payah. Sebab apa? Akibatnya nanti dia sendiri akan tanggung di akhirat nanti. Jadi itu seputar mutasyabihat dan muhkamat. Jadi saya beritahulah, maknanya dia orang sendiri dah menyalahi kita lah di dalam menentukan mana ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat. Jadi macam mana kita nak ubah dia, takkan boleh ubah dia punya. So dia tetap akan pegang dengan ulama dia. So kita ni kena meyakinkan
anak murid kita, pengikut kita, terangkan apa yang telah ulama kita pegang, bahkan ini adalah pendapat jumhur. Ini jumhur. Kita nak kena lawan kat situ lah pula. Maknanya majoriti ulama memahami muhkamat dengan mutasyabihat bagaimana. Kita kena lawan kat situ. Tak tahulah kalau dia claim kata dia ni lagi banyak, itu kita kena buat kajian lah. Siapa mana jumhur, apakah pandangan jumhur terhadap muhkamat dan mutasyabihat. Okey. Seterusnya ayat yang seterusnya. Jadi Allah Taala bagi tahu di situ kan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada ketergelinciran ataupun kesesatan lah. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtira'al fitnah wa ibtira' ta'wilih. Ni dalil dia lah kononnya. Nampak tu orang takwil. Nampak tu. Allah kata siapa? Orang yang hati dia dalam hati dia ada sesat, dia takwil. Dia takwil. Nampak tu. Allah awal-awal Allah berkata orang yang dalam hatinya ada zair, ada kesesatan, ketergelinciran, maka dia akan takwil. Ini dia punya faham lah ayat ni. Tapi nanti saya terangkannya lagi. Lepas tu dikuatkan lagi, wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah. Okey. Kemudian warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengan ayat-ayat tersebut dan kesemuanya datang daripada Tuhan kami. So Allah kata nampak tu, tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah. Okay. Di sini ada banyak pembahasan di sini. Okay. Salah satunya ini yang masyhur lah, saya beritahu dulu secara ringkas. Walaupun di situ illallah itu kan dia ada bagi tanda. Ada yang tanda mim, ada yang tanda qaf lam ya. Di dalam ilmu tajwid, kalau mim kecil ataupun qaf lam ya, kalau mim kecil itu wajib berhenti. Wajib berhenti. Walaupun dia bukan penghujung ayat, dia masih di tengah ayat, tapi kalau ada tanda mim kecil wajib berhenti. Setengah nuskah, utamanya Saudi, dia akan letak mim. Maksudnya wajib berhenti situ. Dan ada yang kata letak qaf lam ya ni maksudnya lebih afdal berhenti di situ. Lebih afdal berhenti di situ. Sebab dia ada satu lagi kan, sad lam ya. Sad lam ya maksudnya sambung lebih afdal. Kalau qaf lam ya tu, ya terbalik lah dia buat. La ya apa ni, ya yang ke belakang tu. Kalau qaf lam ya tu berhenti lebih afdal. Kalau sad lam ya tu sambung lebih afdal. Bahkan kalau yang nuskah sebagainya letak mim terus, mimnya kena berhenti, tak boleh sambung. Kalau lam alif kecil, tak boleh berhenti, kena sambung. Ni kalau mim maknanya tak boleh apa ni, kena berhenti, tak boleh sambung. Dan satu lagi jim kan, jim tu nak sambung boleh, nak berhenti boleh. Okay. Di sini ada dua pendapat. Ibnu Abbas mengatakan bahawa ayatnya sebenarnya begini, wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi titik. Bermakna waw yang ada pada warrasikhuna fil ilmi itu waw ataf. Waw ataf. Maksudnya bermakna dan lah. Jadi maknanya akan jadi apa? Dan tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat itu melainkan Allah dan orang-orang yang mantap ilmunya. Lepas tu dia kata lagi, ana ar-rasikh fil ilm. Aku adalah salah seorang daripada orang yang rasikh dalam ilmu, maksudnya mantap dan mendalamlah ilmunya. Bahkan masyhur kan Nabi SAW doa kan untuk Ibnu Abbas kan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia takwil. Jadi sebab tu Ibn Abbas banyak mentakwil kan. Siapa kata apa ni, salah tertakwil. Ibn Abbas banyak mentakwil kan ayat Quran. Okey. Itu pendapat Ibn Abbas. Tapi dia orang kata tak, jumhur kata titik dekat Allah. Jumhur, majoriti ulama kata titiknya dekat Allah, maksudnya wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Warrasikuna fil ilmi itu waw istiqnaf dia panggil. Waw istiqnaf maksudnya permulaan ayat. So jumlah jadi jumlah ismiyah. Jadi warrasikhuna fil ilmi jadi mubtada. Yaquluna jadi khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey. Itu jumhur. Okeylah, tak apalah, kita kata jumhur kata titiknya pada Allah. Tetapi adakah bermakna tidak ada takwil? Ini banyak orang terlepas pandang di sini. Jadi dia kata tak ada takwil-takwil, terutamanya Ibn Taymiyah lah, mengatakan tidak ada takwil-takwil. Semua ayat Quran hakikat, terutamanya dalam bentuk akidah. Dalam bab akidah, semuanya hakikat, tak ada majaz-majaz, tak boleh takwil-takwil. Sebab Allah dah begitu dah.
Untuk kita kata, sekarang ni, bila Allah kata tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah. Ini satu soalan saya nak tanya. Tidak mengetahui dengan tidak ada tu sama ke? Lazim ke? Lazim ke bila Allah kata tidak mengetahui ayat takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah bermakna tidak ada takwil? Jadi siapa yang kata tidak ada takwil sebenarnya dia telah membuat kesalahan besar di dalam memahami ayat ni. Bahkan boleh kita kata dia menentang ayat Quran. Secara isyaratan kita boleh kata dia menentang. Sebab tidak tahu bukan bermakna tak ada. Contohnya, orang tak tahu, contohnya okay, dalam bank saya ada berapa ringgit duit. Tak tahu tak ada. Adakah bila tak tahu bermakna tak ada? Siapa kata lazim kalau tak tahu berarti tak ada? Tak tahulah nak sifatkan apa kepada orang yang cakap macam tu. Salah besar tu. Tak tahu bukan tak ada. Bahkan ada. Bila Allah kata illallah melainkan Allah yang mengetahui, maksudnya ada. Maksudnya ada takwil. Siapa yang mengingkari takwil mengingkari ayat ni. Walaupun ayat ni tak jelas kan, dia kena faham dengan betul. Siapa yang mengingkari takwil, maknanya dia mengingkari ayat ni. Allah Taala siap sebut lagi tidak mengetahui takwil melainkan Allah, maksudnya Allah tahu takwil dia, maksudnya ada takwil. Siapa kata tak ada takwil dia mengingkar ayat ni. Mengingkari ayat Quran, itu hukum dia, itu lainlah, pembahasan lain. Okey. Lepas tu kita kalaulah Allah saja yang tahu, tidak ada orang tahu, kenapa engkau orang takwil? Okeylah, dia kata okey ada takwil, Allah saja yang tahu. Okey, diterima kan? Okey, ada takwil kata dia. Allah saja yang tahu. Habis itu kenapa engkau orang takwil kalau Allah saja yang tahu? Okey, kita tanya dia, engkau faham tak makna ya'lamu? Apa yang kau faham tentang makna ya'lamu? Kita dalam akidah atau dalam lafaz, ya'lamu dengan makna qat'i. Lebih-lebih lagi Allah Taala. Dr. Hafiz tadi dah sebut dah. Ilmu dengan makna qat'i. Kan Allah kata la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berpijak kepada sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Dan ilmu yang maksud di sini adalah ilmu yang qat'i. Sebab dah tentulah Allah mengetahui secara qat'i. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah guna i'lam. I'lam kan ilmu. Maksudnya kita kena kenal Allah dengan ilmu yang qat'i. Tak boleh zanni, tak boleh sangkaan tak boleh. So ilmu dengan makna qat'i. So kita jawab, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maksudnya tidak mengetahui secara qat'i ayat mutasyabihat, takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah. Tetapi ulama kita tahu tetapi secara zanni. Memang kita la ya'lamu qat'an. Memang ulama kita, kami memang tidak mengetahui, kami tidak mengatakan pun takwil ayat mutasyabihat itu bila kita takwilkan istiwa dengan istilah ke, kita takwilkan yad dengan kudrah ke atau nusrah ke, kita kata itu hanyalah takwil yang zanni saja. Sebab kami memang la ya'lamu, kami yazunnu saja. Ataupun ya'lamu zannan bukan qat'an. Faham di sini ya? Kita ulama kita tahu tetapi bukan qat'i, yang tahu secara qat'i hanya Allah. Yang tahu secara qat'i hanya Allah. Ayat ini nak bagi tahu tidak mengetahui takwilan ayat mutasyabihat secara qat'i melainkan Allah. Tetapi ulama-ulama kita tahu secara zanni saja, yang qat'inya kepada Allah Taala. Antara ulama-ulama kita punya fahamlah maksud ayat tersebut. So di sini ada dua, isbat adanya takwil dan tak boleh nafi takwil. Siapa nafi takwil berarti menafi pemahaman ayat ni. Dan yang kedua, mengetahui takwil itu dinafikan secara qat'i melainkan hanya Allah. Kita mengetahui juga, ulama kita mengetahui tapi secara zanni saja. Dan itu pun ulama-ulama kita mentakwilkan ayat mutasyabihat kerana ada maslahat. Kerana ada maslahat walaupun masyhur kan. Mazhab salaf ni jarang mentakwilkan. Ada, tak boleh kata tak takwil langsung. Ibn Abbas pun takwil. Nak cakap apa? Imam Bukhari pun takwil. Nanti lepas ni nak bentang sikit tentang Imam Bukhari kalau sempat lah. Jadi ulama-ulama kita mentakwil kerana ada maslahat. Sebab apa? Kalau tak takwil, habis semua orang awam terjerumus jadi mujassimah musyabbihah.
Dan bukannya kita sangka buruk. Saya pernah kena, kata kau ni sangka buruk dengan orang awam. Engkau kata kalau takwil nanti orang-orang awam faham Allah tu berjisim. Sebenarnya kau sangka buruk dengan orang awam. Bukan sangka buruk lagi dah wujud dah mujassimah musyabbihah tu dah wujud beratus tahun dah, nak sangka buruk apa lagi? Bukan sangka buruk, benda tu dah wujud dah. Orang awam yang terjebak dengan tajsim dan tashbih ni wujud. Dalam kitab-kitab firaq, baca, semua kitab-kitab firaq akan sebut mujassimah musyabbihah. Pasal apa? Pasal tak mau takwil. Pasal tak mau takwil lah tu dia jadi mujassimah musyabbihah, mengambil makna zahir, akhirnya terjebak dengan tajsim dan takwil dan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab tu ulama kita takwil. Takwil itu lebih bermaslahat pada zaman khalaf. Pada zaman salaf tu memanglah tak ada, yang ada pun seorang dua je, Jaham bin Safwan, Jahmiyah. Ada tu bila muncul Mu'tazilah, bila muncul Syiah dah membesar, dah apa ni beratus-ratus ribu pengikut dia, nak diam lagi, tak payah takwil. Tak payah takwil. Jadi ulama kita yang lebih bermaslahat takwil, tapi kita takwil zanni saja. Dan yang ketiga, seperti Dr. Khafiq sebut tadi, mengikut kaedah lurah bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu guna akal. So, ulama kita takwil kerana ada maslahat dan ikut kaedah bahasa Arab yang sahih. Bukan ikut nafsu seperti takwilan-takwilan Syiah, takwilan-takwilan Mu'tazilah, takwilan-takwilan Jahmiyah. Kita pun lawan Syiah, kita pun lawan Jahmiyah, tiba-tiba kita dipanggil Jahmiyah pula. Itu orang tak mengaji semua tu. Kita pun tolak Jahmiyah, tiba-tiba kita ni Jahmiyah. Kita tolak Mu'tazilah, tiba-tiba kita Mu'tazilah pula. Ini yang tak pernah mengaji Asy'ariyah tu tuduh daripada luar je. Tak tengok dulu, tak kaji betul-betul, terus tuduh daripada luar, ikut-ikut orang. So, jadi apa benda takwil itu sebenarnya? Apa maksud takwil di sini? Okey. Di sini ada slide tu, kalau boleh buka maksud takwil dengan tafwid tu. Okey. Itu dia. Itu tafwid. Okey. Saya buat kesimpulan je lah, nak baca satu-satu panjang. Okey. Apakah maksud takwil di sini? Takwil lah, dia ada beberapa rukun lah. Takwil ni ada beberapa rukun takwil. Walaupun dalam kitab tu disebut 3, tapi tak apa, saya ringkaskan jadi 2 pun cukup sebenarnya. Okay, kita akan lihat dari segi bahasa dan segi istilah. Jadi dari segi bahasa tu, tuan-tuan boleh tengok kamus lah, macam-macam makna takwil. Ini yang penting sekarang kita nak tekankan ni makna istilah. Okey. Takwil ataupun tafwid ni di sini sebenarnya pertama sekali menafikan makna zahir pada lafaz zahir. Menafikan makna zahir pada lafaz zahir. Sebab tu kadang-kadang orang dia confuse juga mengisbatkan zahir. Zahir apa? Dia ada dua. Satu zahir lafaz, satu zahir makna. Sebab tu mazhab isbat pun dia orang confuse kat sini. Dia kata Imam Bukhari isbat, Salafus Salih isbat. Ya, isbat kita tak nafi. Semua muhaddisin athariyah semuanya isbat, tapi isbat lafaz. Isbat lafaz, bukan isbat makna zahir. Isbat lafaz zahir. Beza besar tu antara isbat lafaz zahir dengan isbat makna zahir. Itu yang kat situ kalau tak faham pun dah keliru dah pecah dua dah. Tak percaya tengoklah Imam Bukhari. Saya disuruh bentang tentang akidah Imam Bukhari. Saya bagi tanbih awal-awal. Tuan-tuan tengok semua kitab tauhid dalam Sahih Bukhari. Tengok. Yang apa? Yang Wahabi Salafi yang kononnya kata Imam Bukhari tak takwil, tak tafwid kan. Ada Dr. Hasrul ni suruh saya tolong jawab tu. Dia kata Imam Bukhari tolak takwil, tolak tafwid. Engkau faham ke tak makna takwil, makna tafwid tu? Kalau Imam Bukhari tolak tadi, mana engkau menuduh Imam Bukhari menolak ayat Quran tadi? Allah Ta'ala sebut ada takwil, cuma tak tahu saja, tiba-tiba kau kata Imam Bukhari menolak takwil, menolak tafwid. Kau faham ke tak apa yang kau sebut tu? Kau menuduh Imam Bukhari menolak takwil, maksudnya Imam Bukhari menolak makna Quran tadi. Engkau yang tak faham maksud Imam Bukhari, dan kau pun tak tahu nak mengaji Bukhari, tak bila baca
tak faham. Betul kau kata, mana kau memilih Bukhari punya tulisan sendiri. Betul awam, mana boleh kita boleh terpengaruh dengan satu orang yang tak dikenali tiba-tiba buat satu post dalam Facebook, tiba-tiba kita pun goyang. Tengoklah Imam Bukhari dia bagi tajuk-tajuk ni. Kalau tuan-tuan yang betul-betul pakar Bukhari lah orang yang klaim kata dia ni memang menguasai Bukhari, kononnya Bukhari ikut mazhab dia. Imam Bukhari ni bukan satu kitab yang mudah. Kitab Sahih Bukhari ni bukan satu kitab yang mudah untuk kita faham. Hanya orang yang betul-betul pakar ahli saja faham. Imam Bukhari ni dia mujtahid. Setiap tajuk bab dia itu adalah ijtihad dia. Daripada Kitabul Taharah, daripada Kitabul Badil Wahyi, daripada Kitabul Iman, Kitabul Ilmu, Kitabul Taharah, Kitabul Salat, semua kitab-kitab dia tarjamatul bab. Tarjamatul bab dia itu adalah ijtihad dia. Okey, kenapa dalam Kitabut Tauhid dia tak datangkan ijtihad dia? Kenapa disebut babu qaulillahi ta'ala, babu qauluhu ta'ala, babu qaulihi ta'ala? Sekian, babu semua dia gunakan bab firman Allah Ta'ala ayat Quran. Bab firman Allah Ta'ala Quran. Semua dia datangkan Quran. Lepas tu baru hadis. Kenapa dia kata babu isbatu lillahi wajhun, babu walahu wajhun bila kaif, bahu walahu wajhun bila kaif? Kenapa Imam Bukhari tak sebut macam tu? Tajuk bab dia tu ijtihad dia. Bagi orang yang faham, bagi orang yang tak faham, oh Imam Bukhari tolak takwil, tolak tafwid. Lalu isbat. Mana Imam Bukhari isbat mana? Kat mana dia isbat? Apa yang dia isbat? Bila Imam Bukhari datangkan tajuk-tajuk bab tu dengan ayat-ayat Al-Quran tu, yang pertama yang ulama faham, akidah mesti dengan dalil yang qat'i. Sebab Al-Quran itu kan mutawatir. Al-Quran itu mutawatir, so dari segi subut dia qat'i. Dan yang kedua, dalalah mesti qat'i. Okay. Tengok Imam Bukhari susun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah. Dia susun yang dalalah dia qat'i dulu ke ataupun ini dulu? Cek tengok kalau faham. Kalau betul-betul klaim kata kau faham akidah Bukhari, cek tengok. Imam Bukhari susun ayat Al-Quran dalam kitab Tauhid dia yang qat'i dulu dalalah dia. Lepas tu baru dia datangkan ayat tentang wajah, tentang yad, tentang istiwa belakang. Kenapa tak datangkan dulu mula-mula yang tu dulu? Sebab tu Imam Bukhari mengisyarahkan kita untuk akidah kita kena dalil subut dia qat'i, dalalah dia qat'i. Itu ulama kita faham. Ulama ahli sunnah punya faham manhaj Imam Bukhari. Okay, balik kepada takwil tadi. Okey. Rukun takwil ini, yang pertama menafikan makna zahir pada lafaz zahir. Kerana apa? Kalau kita menerima makna zahir pada lafaz zahir itu akan membawa kepada tashbih dan tajsim. Membawa. Saya tak kata mesti ya. Ulama kita banyak guna perkataan yufdi ila tajsim wa tashbih. Ulama ni punyalah berlembut, tidak mahu menuduh. Ulama kita ni bahasa dia berlapik, lembut, tak mahu tuduh orang tajsim dan tashbih. Sebab kita tak tahu etikad orang tu, betul ke dia ni mujassimah musyabbihah, manalah kita nak tahu. Tetapi zahir lafaz korang, apa yang korang tulis dalam kitab itu boleh membawa kepada tajsim dan tashbih. Boleh membawa yufdi ila tajsim wa tashbih. Sebab tu kita tak boleh mengisbatkan makna zahir pada lafaz zahir. Tapi lafaz wajib isbat. Siapa nafi lafaz Quran, nafi lafaz hadis sahih mutawatir, kafir. Sepakat. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, siapalah aku, di mana aku nak lari, di bawah langit mana aku nak berlindung, di bumi mana aku nak berpijak kalau aku menafikan Ar-Rahmanu ala asistawa. Tak ada siapa pun ulama Asy'ariyah menafikan Ar-Rahmanu ala asistawa. Tak ada satu orang pun ulama Asy'ariyah menafikan yadullah fawqa aydihim. Siapa nafi, kafir. Tetapi kita menafikan istiwa bermakna istiqrar. Kita nafikan istiwa bermakna julus, kita nafi. Yad bermakna jarihah, bermakna jawarih, anggota. Itu yang kita nafi. Itu makna pada zahir. Itu yang kita nafi, makna pada zahir.
ulama yang isbat ini, mereka mengisbat lafaz zahir, bukan makna zahir. Kau orang isbat makna zahir. Tanda dia apa? Kau kata hakikatan. Yad hakikatan, istiwa hakikatan. Bila kalau lafaz mana hakikatan, makna dia anggota. Makna dia istiqrar lah julus. Sebab tu kat sini dia punya titik apa ni, pembahagian isbat lafaz tidak menafikan Al-Quran seperti mana Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya, tetapi satu lagi yang konon-konon dia nak jadi salah juga, tapi isbat makna zahir. Akhirnya yufdi ila tajsim wa tashbih. Boleh ya setakat tu. Jadi first kali rukun takwil menafikan makna zahir pada lafaz zahir itu. Maksudnya tak kata istiwa itu adalah julus atau istiqrar. Dan menafikan makna yad tu tangan atau jawarih anggota. Dan yang lain-lain sama je lah dia punya kias ni. Okay, yang kedua, rukun takwil yang kedua, menentukan makna yang sesuai bagi makna lafaz tersebut atau zahir lafaz tersebut. Menentukan, mentakyinkan makna yang sesuai bagi ayat tersebut, lafaz tersebut, kerana ada maslahat dan mengikut kaedah lughah secara zanni. Tiga ni. Sebab ada maslahat, sebab apa? Kalau tak nanti ramai orang-orang akan terjebak kepada tajsim dan tashbih, bukan sangka buruk, memang dah jadi pun. Kemudian yang kedua, bukan qat'i, zanni sahaja. Zanni maksudnya berkemungkinan ada makna lain yang Allah lebih mengetahui secara qat'i, tapi secara zanni saja mengikut kaedah lughah. Bersesuaian dengan ayat, ikut sabik lahik dia. Maksudnya yad tak semestinya kalau kita kata yad bermakna kudrah, semua makna kudrah. Boleh jadi 20 lebih makna. Dalam Fathul Bari, Imam Muhajir Asqalani sebut makna yad hakikatan wa majazan 20 lebih, 25. Seperti Ustaz Khafiz sebut tadi. Ada dalam Bukhari baca. Ibn Hajar tulis 25 makna yad hakikatan wa majazan. Jadi kita akan tentukan ulama kita mana yang sesuai. Kerana ada maslahat, ya, kerana ada maslahat, sebab apa? Kalau tak, sebahagian orang-orang akan terjebak kepada tajsim dan tashbih. Kita tak tuduh, kita bukan sangka buruk, tapi kita benda ni dah wujud, dah jadi dah. Tak ada nak sangka buruk lagi dah. Kemudian secara zanni bukan qat'i dan mengikut kaedah lughah, bukan ikut nafsu. Jadi apabila seseorang itu dia melakukan kedua-dua rukun takwil itu, iaitu yang pertama menafikan makna dan mana dia apa, lalu dia mentakyinkan satu makna yang zanni kerana maslahat ikut kaedah lughah, ini dipanggil takwil tafsili. Takwil tafsili. So takwil tafsili inilah selalu yang ulama guna takwil itu takwil tafsili. Adapun kalau seseorang itu hanya melakukan rukun takwil yang pertama, iaitu hanya menafikan makna zahir pada lafaz zahir, maksudnya tidak menganggap istiwa itu sebagai istiqrar dan julus, tidak menganggap yad sebagai anggota, sebagai jisim bagi Allah Ta'ala, tetapi tidak mentakyinkan makna. Maksud tidak mentakyinkan makna sini, dia tak zahirkan, dia tak sebut. Tapi dia tahu. Nak beritahu. Sebab tu kita kata, ulama-ulama salaf, walaupun dia tak bagi tahu kita, dia tak takyinkan kita makna apa, tapi dia dalam diri dia, dia tahu. Mustahil salaf tak tahu makna dia. Cuma dia tak nak sebut. Dia tak nak sebut. Sebab apa? Ulama-ulama sebelum tu memang tak sebut. Masa dah habis ke? Ada sedikit lagi, Ustaz. Okay. Jadi kesimpulannya, kalaulah yang disebut takwil itu sebenarnya dua rukun takwil itu dibuat. Kemudian kalau hanya satu rukun takwil saja dibuat, hanya menafikan makna zahir bagi lafaz zahir, tapi tak mentakyinkan, maksudnya tak menzahirkan, tak sebut kepada orang ramai lah. Walaupun dalam hati dia tahu tu, tak mungkin salah bodoh. Maka dipanggil tafwid. Dia panggil tafwid. Jadi sebenarnya kedua-dua takwil. Kedua-dua itu takwil. So takwil tafsili adalah takwil ijmali, ya, dia tafwid ni dipanggil takwil ijmali. Tafwid ni dipanggil takwil ijmali. Mengisbatkan lafaz zahir, bukan makna zahir. Lalu menyerah, lalu tak menyebutkan makna dia apa.
Khalaf saja, majoriti khalaf menyebutkan makna supaya membantu orang awam yang mungkin dikhawatiri terjebak kepada tajsim dan tasbih, bagi tahu satu makna secara zonni kerana ada masalah tersebut dan tidak qat'i dan mengikut kaedah lughah. Jadi siapa kata Imam Bukhari tak takwil tak tafwid? Kau faham ke tidak makna takwil dan tafwid itu? Tafwid pun takwil juga, takwil ijmali dia panggil. Takwil ijmali. Jadi cukuplah bila kita dah faham yang ni, selesailah semua masalah. Maksudnya kalau yang fahamlah maksudnya. Jadi Imam Bukhari datangkan semua ayat-ayat Quran, Ar-Rahman wal Istawa. Tak ada satu ulama asyarah pun saya dah sebut tadi yang menafikan Ar-Rahman wal Istawa. Siapa nafi kafir? Cuma tak ada pun Imam Bukhari kata al-istiwa maknahu julus, al-istiwa maknahu istiqrar. Ada. Baca tengok kutip Bukhari kalau ada. Yang ada istiwa irtafa'a, istiwa ala, itu pun dinukil daripada beberapa orang tabi'in dan sahabat yang sebelumnya. Tak ada pun kata julus istiqrar. Sebab memang istiwa itu sendiri ada makna banyak. Cuma istiwa pada makna lughah lain, istiwa pada makna ar-Rahman wala arsistawa lain, istiwa pada makna summastawa ila sama makna lain, wastawat ala judi makna lain. Jadi sebab tu Imam Bukhari dia datangkan beberapa kaul tabi'in sebelum. Di sini tak sebut pun istiqrar, julus. Jadi itu lebih kuranglah saya campurkan. Tadi Imam Tabari pun tak sempat. Semua salafus soleh sama saja. Mereka menggunakan pendekatan tafwid. Maksudnya takwil ijmali. Tidak menentukan makna yang sesuai bagi ayat mutasyabihat. Tapi mereka mengisbatkan, semua ulama Islam Asy'ariyah kemudian semuanya isbatkan ayat itu. Isbatkan lafaz zahir. Cuma tak isbatkan makna zahir. Dia orang ni isbat makna zahir, hakikatan. Wallahu a'lam. Cukup kan? Minta maaf lah tak dapat nak selesaikan semua. Ada soalan? Terima kasih diucapkan kepada Maulana Muhammad Ihsan bin Abu Bakar, Ketua Bahagian Pengajian Kitab Alim di Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum, Hulu Langat, Selangor, di atas pembentangan yang cukup jelas sebentar tadi. Baiklah, beralih kepada sesi soal jawab. Antara soalan yang telah diajukan buat Maulana, yang pertama, dalam kitab Al-Qaul Al-Tamam bi Isbat Tafwid, tulisan Syekh Saiful Asri, disebut bahawa Imam Ibnu Huzaimah guna kaedah tafwid. Namun, apa pandangan Maulana tentang kitab At-Tauhid beliau yang dikritik oleh Imam Ibnu Abi Halim, Imam Tajuddin As-Subki dan Imam Az-Zahabi? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam akidah ini, saya bagi satu poin. Kita tak ada hak, kita tidak ada otoriti untuk menghukumi seseorang. Walaupun Ibnu Taimiyah, kita tak boleh kata dia mujassimah, dia musyabbihah, dia sesat. Apa lagi hadis-hadis yang lain seperti Imam Ibnu Khuzaimah. Walaupun kitabut tauhid dia tu memang, kitabut tauhid tu kalaulah dapat dekat orang yang tak faham apa maksud dia tulis, memang akan boleh kita kata seolah-olah Imam Ibnu Khuzaimah itu mujassimah, musyabbihah. Boleh kata. Tapi kita tak ada otoriti. Kita tak boleh nak hukum orang tu semata-mata dia kumpulkan semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang mana kalau silap orang baca, confirm anggap dia mujassimah, musyabbihah. Tapi saya sendiri takkan hukum siapa-siapa pun. Baik Ibn Taimiyah ke, Ibnu Khuzaimah ke, siapa pun, saya tak ada hak dan tak ada siapa pun ada hak kecuali hakim syar'iyah, qadi, mufti. Ketika orang itu hidup, orang tu dah meninggal dunia dah, lagilah kita tak boleh hukum. Kalau kita nak tahu, nukil. Ada ulama kata Ibnu Huzaimah mujassimah, ada ulama kata tak, dia dah bertaubat pada akhir hayat dia, dia tarik balik kitab tu. Tujuan dia karang tu sebenarnya nak tolak Jahmiyah. Sebab apa? Jahmiyah, Mu'tazilah semua nafikan Al-Quran, nafikan hadis-hadis tentang apa yang disebutkan itulah. Jadi dia pun datang untuk mengisbatkan kerana dia orang tu nafi hadis. So ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Nak tanya pandangan saya, tunggu saya jadi mufti. Pun tak guna juga kalau saya jadi mufti sebab orang tu dah meninggal. Sebab apa? Kita nak hukum orang tu kena panggil dia.
Kalau tuan-tuan boleh hidupkan dia balik dalam kubur, kita panggil lah ramai-ramai. Kita duduk depan mufti tanya dia, tuan ada mujassimah ke tak? Ingat ni satu kaedah, kita tak boleh hukum orang yang dah mati. Dan kalau orang tu masih hidup, itu pun yang boleh hukum dia mufti, qadi dan hakim syar'i sahaja. Jadi saya just nukilkan. Bahkan ulama kata zahirnya pada kita itu nampak ke arah dia ni seolah-olah boleh dianggap mujassimah. Seolah saja. Tapi setengah ulama kata tak, dia kumpulkan hadis-hadis saja, macam mana hadis yang lain isbat lafaz saja, dia pun isbat lafaz. Kemudian ada yang kata tak, dia dah tarik balik ketika akhir umur dia tarik balik kitab tu. Maknanya dia tak perasan bahawa akibat daripada perbuatan dia mengarang kitab tauhid tu menyebabkan orang awam tak faham, jadi membawa kepada tajsim dan tasbih. Itu dua nukilan. So macam mana? Tunggulah saya jadi mufti dan saya panggil dia balik hidup dalam kubur, kita tanya dia nanti, insya-Allah lah kita boleh tahulah dia tajsim ke tasbih ke tidak. Wallahu alam. Baiklah. Soalan yang kedua. Apa pandangan Maulana tentang Imam Syekh Abdul Al-Qadir Jailani berkenaan kitab Al-Unyah yang berlandaskan tafwid, tidak guna salah satu dari dua kaedah Asy'ariyah, yakni takwil, dan juga tidak guna kaedah isbat makna zahir musyabbihah? Jawapan saya ada dua. Yang pertama saya tak tahu. Yang kedua sama macam jawapan pertama tadi. Soalan sama, tanya tentang syakhsiah orang. Tanya tentang kitab seseorang yang mana ulama kata, sebahagian kata kitab Al-Ghunyah tu tak sabit dinisbah kepada dia. Kemudian sebahagian lagi kata sabit dinisbahkan kepada dia. Tuan-tuan, saya nak beritahu, akidah ini kita tak memandang kepada tokoh. Akidah kita tak pandang tokoh. Bahkan saya nak beritahu, minta maaf banyak, salaf, kaul salaf pun bukan hujah. Kaul salaf bukan hujah. Ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini dalil-dalil yang muttafaq alaih, sepakat ahli sunnah wal jamaah. Dan dia ada dalil mukhtalaf fih, ada lebih 10 tu. Antara dalil yang mukhtalaf fih, kaul sahabi. Tuan-tuan bayangkanlah, kaul sahabi pun mukhtalaf fih. Ini kaul salaf. Lagi tak termasuk dalam senarai hujah. Jadi menjadikan kaul salaf sebagai hujah tu pun dah menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah sepakat Quran, hadis, ijma', qiyas. Nak apa lagi? Nak masuk dalil mukhtalaf fih. Kaul sahabi pun masuk mukhtalaf fih. Istishab, istihsan, satu zara'i, syarak man qablana dan lain-lain lagi. Itu kan adalah mukhtalaf fih. Ada sebut kaul salaf. Kaul salaf tu sebagai hujah ke? Ini tanya Syekh Abdul Qadir Jalani, tanya ulama tu, ulama ni. Kita ada jumhur, kita ada ijma', kita ada jumhur. Jadi tanya saksiah ni masalah. Saya tak boleh hukum. Terus terang saya cakap, saya tak boleh hukum seseorang itu, dan saya pun baca, bukan tak baca. Ulama kata dia, kitab tu sahih dinisbahkan kepada dia. Ada yang kata tak sahih. Itu nak pegang macam mana? Ulama pun khilaf di dalam menisbahkan kitab itu kepada dia. Okey, sekarang ni datangkan dulu satu bukti yang qat'i bahawa kitab tu memang kitab dia ataupun bukan. Kalau memang boleh buktikan secara qat'i kitab tu memang kitab dia, baru kita bahas. Tapi saya tak ada hak lah nak bahas. Kita tengoklah apa yang dia bahas. Kena faham masalah. Dia jangan jadikan syaksiah ni sebagai kita punya goyang akidah kita. Syekh daripada Qadir ni kata macam tu. Imam ni kata macam tu. Ada letih. Faham kan? Tak maaf lah. Saya takkan hukum syaksiah dan kitab. Kita akidah itu. Adakah ini akidah ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Kalau boleh sempat saya bagi sikit lagi. Ingat, dalam Islam kita ada akidah yang muttafaq alaih, iaitu dipanggil ma'ulima minad din bid darurah. Itu sesuatu yang diketahui dalam agama secara daruri. Siapa yang nafi kafir, dia terkeluar pada Islam. Yang kedua, kita ada perkara-perkara yang menjadi qat'i secara daruri. Benda yang qat'i dalam Islam secara daruri. Ini pun siapa nafi dia kafir, tetapi mungkin orang tu tak tahu. Tapi diberitahu dulu dan kita menegakkan hujah ke atas, kita kata ini masalah yang qat'i dan daruri, maka siapa nafi kafir. Yang ketiga, masalah qat'i nazar.
Qat'i nazari ini benda yang qat'i tapi terhasil secara nazari, secara penelitian akal, secara kajian yang mendalam. Baru dapati perkara itu qat'i tapi bersifat nazari. Maknanya tak semua orang tahu benda itu qat'i. Lalu ini pun kita kena terangkan dulu kepada orang itu. Dan dalam masalah ni dia akan jadi mukhtalaf fi. Ada orang kata qat'i nazari, ada yang kata tak qat'i. So bila benda tu jadi khilaf, ada khilaf dalam bab akidah Islam, maka ulama-ulama ahli sunnah mengambil bab-bab yang qat'i nazari ini dijadikan sebagai usul ahli sunnah wal jamaah. So dia ada usul Islam. Yang kedua, usul ahli sunnah wal jamaah. Usul ahli sunnah wal jamaah ni, siapa yang mengingkari, dia tak kafir. Dia hanya terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Contohnya Allah bersifat. Macam ahli sunnah wal jamaah kata Allah tu ada sifat. Mu'tazilah menafikan Allah tak ada sifat. Allah Ta'ala qudrah bizat, alim bizat. Kita kata tak, Allah bisifat. Itu contoh benda-benda furuk tetapi menjadi usul ahli sunnah wal jamaah. Dia furuk dalam Islam tetapi dia usul ahli sunnah wal jamaah. So siapa nafikan yang ni, dia tak kafir. Dia tak kafir. Dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, dia masih Islam. Yang kafir ni yang menafi benda yang qat'i daruri dan ma ulima minaddin bid darurah, itu yang kafir. So sekarang ni kita bahas ni bab ahli hadis ni, nak kata ahli sunnah wal jamaah ni ikut manhaj ahli hadis ni ahli sunnah ke bukan? Sebab dia orang pula kata dia lah adalah manhaj ahli hadis, lalu dia kata dia ahli sunnah, lepas tu dia isbatkan benda-benda yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, itu menafikan Allah berjisim, bertempat dan sebagainya. Jadi tanya syakhsiah saya tak tahu. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz. Kita di akhirat tak ditanya. Apa pendapat kamu tentang syariat? Kita tak, Allah tak tanya kita tentang syariat jalan ni. Allah tanya akidah kita je. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, soalan yang ketiga, soalan terakhir. Baru-baru ini ada beberapa golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai Salafi Mu'tadil. Adakah manhaj mereka sama seperti Salafi Wahabi dan tergolong daripada golongan Salafi Wahabi? Boleh ulang soalan tak? Suara macam robot . Okey, maaf ya sekali lagi. Baru-baru ini ada beberapa golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai Salafi Mu'tadil. Adakah manhaj mereka sama seperti Salafi Wahabi dan tergolong daripada golongan Salafi Wahabi? Nanti saya jumpa dia, saya tanya insyaAllah. Siapa dia? Apa dia? Kita macam ni, saya nak pesan, bagi tahu fakta. Mereka mengatakan begini. Jangan tanya orang ini, segi golongan ini, tak nak dengar. Apa yang disebut? Kita akidah, kita fokus kepada mu'taqad tu, benda yang diiktikadkan. Jadi klaim aku Salafi Mu'tadil, aku ikut ni, siapa dia? Apa dia yang dia isbatkan apa yang dia klaim tu, apa dia? Beritahu akidah dia apa. Adakah dia kata Allah di langit? Nak beritahulah, kita hanya boleh nilai bila kita tahu apa yang dia sebut, akidah dia tu apa yang dia pegang, baru kita boleh dia nilai dia ni akidah mu'tadil ke ataupun mutasyaddid ke ataupun mutasahil ke. Macam mana nak tahu apa benda tak sebut apa yang tanya tu boleh PM saya lah, PM tepi. Senaraikan akidah-akidah dia. Ni adakah ini mu'tadil? Seolah-olah dalam akidah ni kita boleh syiar, kita boleh mu'tadil, boleh tasyaddud, boleh. Mungkin sikap lah kot, wallahu ta'ala alam, sikap orang tu, dia tak menyalahi yang tu, tak menyalahi yang ni. Macam Dr. Khafi kata, akidah ni bukan benda main-main, bukan boleh kita berlapang dada semudah fiqah. Sama ada kita terkeluar pada Islam, na'udzubillah min zalik, atau kita terkeluar pada ahli sunnah wal jamaah, masih belum kafir, masih Islam, tetapi yang dalam bab akidah, kalau terkeluar daripada sunnah wal jamaah, kulluhum finnar, walaupun tak kekal selama-lamanya. Beritahu akidah, jangan beritahu orang golongan kelompok orang. Saya nak tahu akidah apa yang dia pegang tu je.
Itu kita boleh komen. Kalau sebut orang, golongan, kelompok, kitab, kita macam mana nak komen? Wallahu a'lam.